Salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan V-School Trend Learning Program untuk SK darjah 1 hingga darjah 3. Okey. Sekarang ni saya share screen. Okey. So semua boleh nampak screen saya ni ya. Okey. So selagi boleh masuk online. Okey. Tak kisah guna telefon bimbit, komputer riba ataupun smart TV, selagi boleh connect online masuk weschooltrend.com, so boleh dapat ini landing page lah. Okay, so dengan adanya login ID, okay, di sini kita guna login ID dan password sahaja. Okay, dengan adanya login ID dan password, kita boleh masuk ke dalam program ini untuk belajar di mana-mana sahaja. Okay, so selepas login, okay, ini merupakan homepage. Okay, kalau ini merupakan program anak, okay, sendiri, so sini akan tulis nama anak. Okay, newsfeed merupakan okay, catatan bila anak-anak kita masuk ke dalam program ini untuk membuat latihan. Okay, lepas tu V-School Trend ini merupakan kita punya e-news update lah untuk banyak-banyak silibus lah, sebab kita senantiasa membuat update yang terkini. Okay, so My Learning merupakan tempat anak-anak kita belajar. Okay, so di sini untuk SK punya silibus kita mempunyai 5 subjek utama, termasuk subjek pilihan bahasa Cina. Okay, so di sini kita tengok bahasa Melayu. Untuk subjek bahasa Melayu dan English ataupun bahasa Cina sebagai subjek yang pilihan teras kan. So kita mula dengan sistem bahasa atau English lebih dikenali dengan sebagai grammar. Okay, grammar. Okay, so sistem bahasa merupakan tata bahasa lah. Kita menyediakan nota dan latihan. So di sini kita tengok nota. Okay, untuk tahun 3 kita boleh tengok balik tahun 2 dan tahun 1. Okay, so di sini kalau perhatikan, okay, dari tahun 1, 2 hingga 3 pula kita senantiasa belajar tata bahasa yang lebih kurang sama. Okay, contohnya kata nama am, kata nama khas, kata sendi nama, kata adjektif, kata hubung ya. Okay, tapi okay, pada masa belajar di tahun 3 dia lebih mendalam. Okay, untuk tahun 1 lebih senang. So kita tengok satu contoh kata namaan dan kata nama khas. Okay, so di sini kita menyediakan nota yang penting untuk anak-anak kita belajar. Okay, nota-nota yang berwarna-warni ini boleh dicetak, okay, atau download. Okay, tak jadi masalah. Okay, so kalau anak-anak tidak suka belajar menggunakan nota, so di sini kita ada video. Okay, so anak-anak kita boleh buat, boleh tontonlah. Okay, video ini belajar kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am, perkataan yang menyatakan nama bagi benda, orang, tempat dan binatang secara umum. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Senang sahaja kan? Okey, dengan menonton video 1 minit 40 saat, okey, telah memahami apa itu kata nama am dan kata nama khas. Okey, so selepas menonton atau video atau membuat ulang kaji melalui nota, kita boleh buat banyak latihan di sini. Wah, tengok program kita ini menyediakan banyak latihan untuk budak-budak kita ini atau anak-anak kita belajar dengan lebih senang. Okey, kita tengok set 1. Okey, di sini. So, di sini kata nama am dan kata nama khas untuk soalan objektif. Okey, so di sini, okey, kalau anak-anak jawab, okey, jawab soalan, okey, Betul. dengan betulnya kita terus buat set otomatik samakan. Okey, samakan yang otomatik okey, so sudah dapat tahu, okey, jawapan ini yang betul. Okey, so kalau buat salah, Jawapan salah, sila program cuba kita lagi. ini pun tidak marahnya. Okey, cuba kata jawapan salah, sila cuba lagi. So ini merupakan proses, sila cuba lagi merupakan proses yang sangat penting, sebab kalau dikatakan sila cuba lagi, so kita mesti baca semula soalan, lepas tu baru pilih jawapan yang betul. Okey, so
ini merupakan proses pembetulan yang penting ya. Okey, sebab dalam proses pembetulan baru kita dapat mengingat okey jawapan yang betul. Okey, kalau tidak nanti dalam masa peperiksaan atau penilaian ada soalan yang lebih kurang sama, kita dapati anak-anak kita masih jawab salah sebab tidak membuat pembetulan. Okey, dan di sini okey, kalau terdapat kosakata ataupun terdapat okey ini kalau kata-kata macam menunggu kita tidak faham, terus gunakan highlight, lepas tu tekan untuk cari kamus. Okey, so di sini kita guna kamus dewan. Okey, tak ada masalah lah, kamus dewan semua imbuhan pun ada. Lepas tu boleh buat translation ke bahasa Inggeris ataupun bahasa Cina. Okey, dengan semuanya ada contoh ayat dan semua imbuhan pun ada boleh dapat maksud di sini. Okey, sebab Google Translate selalunya tidak akan dapat perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan ya. Okey, tapi di sini tidak jadi masalah. Okey, lepas tu buku teks semakan. Apa itu buku teks semakan? Bermakna kita menyediakan latihan mengikut buku teks. Okey, mengikut buku teks. Topik-topik buku teks. Kalau untuk tahun 3, buku teks yang bab pertama ialah mari bekerjasama. Okey, so di sini kita mempunyai A sampai I, latihan A sampai I untuk anak-anak kita membuat latihan selepas cikgu mengajar bab 1. Ini dapat memastikan anak-anak kita mengikut, okey, mengikut setiap topik yang cikgu mengajar. Okey, ini dapat memastikan pada masa-masa kalau cikgu bagi penilaian, anak-anak kita boleh ikut. Okey. Lepas tu kita mempunyai bahagian penulisan. Okey. So kita ada nota, kita ada latihan juga. Penulisan ini kita tidak mempunyai cikgu yang buat semakan untuk karangan ya. Okey. Tapi kita bagi topik-topik yang sangat popular. Lepas tu di dalamnya kita bagi Kita bagi rangka. Lepas tu anak-anak boleh tulis di buku karangan, tak payah tak di sini ya. Okey, so boleh tulis di buku karangan, lepas tu submit. Okey, lepas tu submit, lepas tu kita akan dapat contoh karangan. Okey, sekali lagi kalau ada perkataan atau tidak memahami atau kata-kata tidak memahami, so terus highlight, cari kita punya kamus. Okey, senang sahaja. Okey. Okey, di sini okey, tidak payah tengok buku teks KSSR. Okey, ini silibus yang lama. Lepas tu kita mempunyai tab pemahaman. Okey, pemahaman kita juga menyediakan banyak latihan untuk anak-anak buat latihan. Okey, yang satu ciri yang sangat unik untuk anak-anak yang belajar di tahun 1 sampai tahun 3, setiap pemahaman kita ini mempunyai okey cikgu yang membaca. Mempunyai cikgu membaca. Nama saya Sin Ling. Saya mempunyai sebuah keluarga yang bahagia. Okey, so anak-anak dapat mengikut. Okey, ini terdapat di subjek bahasa Melayu dan English dan English. Okey, English menggunakan CEFR. Okey, so di sini kita tengok last step, keimbasan baru. Apakah imbasan baru? Okey, keimbasan baru merupakan kita punya video flashcard, okey, yang kita cipta untuk budak-budak berada di tahun 1 dan tahun 2 mengikut bab-bab buku teks. Okey, macam tahun 2, okey, bab pertama buku teks ialah hari Minggu dengan keluarga. So di sini kita telah mencipta video flashcard untuk menyenangkan anak-anak kita mengenali kata-kata yang penting dalam bab tersebut. Di atas bumbung. Balcony. Dengan ini belajar perkataan-perkataan ini telah menjadi sangat senang. Okey. So sini kita tengok bahasa English pula. Okey, bahasa English terdiri daripada grammar, kita ada nota,
ada exercise, nota video exercise. Lepas tu textbook ialah CEFR Cambridge. Sekali lagi kita mempunyai nota standard 1 dan standard 2 menggunakan atau darjah tahun 1, tahun 2 menggunakan satu buku sahaja. Tahun 3 okey akan guna satu buku 10 chapter 10 bab. Okey. So ini merupakan contoh apa kita punya nota. Nota. Okey, lepas tu ada video juga ya. Okey, so boleh tengok video untuk belajar. Selepas itu kita tengok exercise. Okey, so exercise di sini, okey, banyak nampak apa? Mengapa ada exercise? Apa itu exercise video? Okey, apa itu nanti nampak lagi apa exercise audio? Okey, ini disebabkan untuk Cambridge punya syllabus kan, bahasa English, dia memang mempunyai video dan audio exercise. Tapi di sekolah kita hanya guna dia punya textbook dan workbook sahaja. Okay? So kita guna buku teks dan buku latihan sahaja. Tapi memang untuk Cambridge punya syllabus, dia memang mempunyai video dan audio punya exercise. So di sini, okay, ibu bapa tak payah risau dan pergi beli CD dekat itu kedai-kedai buku. Sebab kita telah bagi semua video dan audio exercise untuk anak-anak belajar menggunakan video exercise. Welcome to my grandmother's home. Wow, I have never been in a house completely made of wood before. So dengan menonton video ini nanti anak-anak kita kena jawab soalan. Okay, kena jawab soalan. Okay, so senang sahaja. Cuma kena fokus. So audio dan video exercise melatih anak-anak kita menjadi lebih fokus semasa belajar. Okay, so di sini kita juga mempunyai essay. Sekali lagi tidak ada cikgu yang buat marking cuma exercise dengan contoh karangan. Okay, so textbook KSSR bukan syllabus, tak payah tengok. Okay, lepas tu sama juga comprehension. Kita dari tahun 1 hingga tahun 3 pun mempunyai cikgu yang membantu dalam bacaannya. Ahok and his friends play basketball after school. Senang saja kan? So anak-anak dekat rumah boleh ikut baca sahaja. So kita tengok matematik. Matematik kita sediakan 2 bahasa. 2 bahasa untuk program ini ikut buku teks. Tengok buku teks semakan. So kalau belajar bahasa Melayu, tengoklah buku teks semakan nota Melayu. So di sini ikut dia punya textbook. Ini semua ikut textbook punya. So kita tengok pecahan. So di sini ada video juga. Video teaching juga. So boleh belajar mengikut nota ataupun belajar dengan video. So kalau belajar bahasa English, kita tengok textbook semakanlah, sama juga ada nota, ada exercise. Kita bagi banyak exercise juga. Kita bagi banyak exercise untuk anak-anak buat latihan. Sebab untuk matematik kena buat banyak latihan baru boleh jadi pandai. So di sini kita mempunyai banyak latihan untuk setiap topik untuk anak-anak pergi try belajar. Di sini apakah langkah kerja? Langkah kerja bermakna kita menyediakan langkah kerja untuk soalan-soalan objektif. Sebab untuk soalan subjektif, langkah kerja terus akan diberikan selepas submit. Tapi untuk soalan objektif, selalunya marking dia akan mark 1A, 2B, 3C kan. Kalau saya tak pandai, mengapa 3 boleh dapat C, saya tak dapat kira C, saya dapat A. So macam mana nak buat? Saya tak tahu. So, I boleh pergi langkah kerja, lepas tu I masuk notes, lepas tu I cari. Mungkin tadi saya exercise pecahan, perpuluhan dan peratus. So saya boleh cari di sini. Macam mana untuk dapat jawapan? Macam mana dia punya kiraan untuk dapat jawapan B? So di sini sangat senang. Anak-anak dapat belajar dengan lebih senang sebab banyak telah disediakan. Terutamanya matematik, semua langkah kerja telah disediakan.
So tak jadi masalah. So sekali lagi kita tak payah tengok yang dash K SSR. Sama juga dengan saiz, okay? Ikut buku teks, okay? Kalau belajar DLP, okay, English, so kita ada nota English, exercise pun dalam bentuk English, okay? So boleh ikut sahaja, okay? Ikut topik, okay? Kalau belajar humans, kita tengok dia punya nota. Nota untuk humans. Lepas tu boleh tengok video untuk belajar, okay? Tak jadi masalah pula, okay? Selepas itu, okay, kena buat banyak exercise lah. Sekali lagi, tengok, kita bagi banyak exercise untuk anak-anak kita belajar, lepas tu praktis supaya jadi perfect ya. Okay. So, picture dictionary, apa itu picture dictionary? So, picture dictionary merupakan, okay, kita sediakan picture dictionary ini mengikut topik. Okay, so topik ini kalau tengok topik-topik popular, okay, topik yang popular. Okay, so kita tengok satu okay, melawat ke ladang. Okay, ini merupakan topik popular untuk karangan atau esei lah. Okay, so di sini kita menyediakan itu apa gambar. Lepas tu kita bagi perkataan atau vocabulary. Lepas tu kita bagi ayat, kita bagi kata kerja. Okay, so dalam 3 bahasa, dalam bentuk 3 bahasa untuk membantu anak-anak lebih senang membuat ayat. Okay, so ini merupakan fungsi picture dictionary. Okay, di sini kita juga banyak menyediakan itu exam punya module paper. Okay, under my exam tab ya. So di sini tengok, ada banyak exam paper. Kita dah update lah. Okay, tengok. Penilaian buku teks unit 1 sampai 5. Okey, kalau tekan masuk, okey, inilah penilaian. Okey, anak-anak kita ini mungkin akan okey, ada penilaian di sekolah bulan Julai atau Ogos. So selagi tekan masuk kita punya modul peperiksaan, kertas modul peperiksaan, sini ada counting down timer. Okey. Okey, ini merupakan 1 jam. Kena habiskan semua soalan di sini. So kita dapat memastikan anak-anak kita ini selepas sekian lama tidak duduk untuk peperiksaan atau penilaian, dia boleh habiskan semua soalan dari bahagian A hingga H dalam masa yang ditentukan 1 jam. Okey, selepas 1 jam 000 di sini, kertas ini akan tutup. Nak buat lagi, masuk sekali lagi, dia mula countdown sekali lagi ya. Okey, yang paling penting, okey, HGV My Progress. Untuk apa ini? Ini banyak penting untuk kita sebagai ibu bapa. Okey, di sini selagi anak ada buat apa? Ada buat kerja rumah, ada buat exercise. Okey, so di sini pada masa-masa tertentu, so saya akan dapat cek dia punya prestasi kalau dia ada buat latihan-latihan di sini. So kalau tidak, dia tak dapat cari. Tapi kalau ada dapat buat latihan di sini, okey, anak buat latihan di sini, so boleh dapat apa dia punya result lah. Okey, cuba sekali lagi ya. Okey, boleh dapat resultnya. Okey, dah habiskan. Okey, berapa? Kita boleh tengok all answer. Lepas tu tengok, okey, apa yang betul, apa yang salah. Okey, ini tadi karangan kan. So, ini lebih menyenangkan ibu bapa sebab nanti kita tengok kalau dia boleh dapat skor yang tinggi, bermakna topik tersebut dia tak ada masalah. Okey, kalau markah rendah, bermakna topik tersebut dia tidak faham sangat. Okay, so di sini kita dapat membantu anak-anak kita untuk apa? Meningkatkan topik-topik yang dia lemah supaya dia punya apa? Dia punya keputusan boleh meningkat atau boleh dapat keputusan yang baik lah. Okay, the last step is my reward. Okay, di sini kalau anak ada buat latihan, ada buat latihan soalan-soalan di dalam program ini kan, kita senantiasa mempunyai apa my reward punya contest. Okay, so yang dapat tempat pertama boleh mendapat apa smartwatch. Lepas tu kalau top 20 student juga ada dapat awards apa kita punya trophy, kita punya cert. Lepas tu kita punya stationery hamper pada masa awards night lah. Okay, so di sini kan ada buat latihan. Okay, sini ada skor. 1 latihan buat betul, 1 soalan betul, ada skor 1 markah.
Okay, so ada average score dalam percentage, berapa masa guna untuk baca nota atau tengok video, berapa masa untuk buat exercise, semua akan catat di sini. So ini merupakan top 100 ranking student di seluruh Malaysia yang menggunakan program kita ini. Tengok yang ranking number 1 Rachel Ivy Chu, okay. Sampai sekarang ini, hari ini 12 hari bulan, okay, dia telah dapat skor 9,661, okay, bermakna dia telah buat 9,661 soalan betul baru boleh dapat skor yang begitu tinggi, okay, bermakna dia sudah buat mungkin melebihi 10,000 soalan lah. Okey, kalau satu bulan anak boleh buat 10,000 soalan bermakna wah sangat canggih ya. Okey, dah banyak buat latihan. So mestinya dia punya keputusan pun cemerlang. Okey. So sampai di sinilah hari ini saya punya penjelasan atau sharing untuk pelajar-pelajar okey yang SK tahun 1 sampai tahun 3, okey, bagaimana kita punya V-School Trend Learning Program boleh membantu mereka belajar dengan lebih efektif. So kalau ada apa-apa masalah, okey, boleh okey komen saja di bawah video ini, okey. Lepas tu atau klik link saya, okey, bagi saya lebih memahami okey apa mungkin challenge atau kesusahan okey anak-anak dalam belajar dalam pembelajarannya, okey. So saya boleh bagi advice dengan yang lebih dapat membantu mereka lah, okey. So terima kasih, kita jumpa lagi.